Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama di dalam dewan ini meneruskan pembacaan dan pengajian kitab kita, Kitab Riyadhus Shalihin, karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi insyaAllah kita masih dalam bab pada menyatakan yakin dan tawakal. Pada pagi ini insyaAllah kita sambung hadis yang ke-7 ataupun hadis yang 80. Tadi 80 ataupun hadis yang ke-7 dalam bab ni. Baik. Baik. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala as-sabi'u an Abi Umarah البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل فذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. Baik, hadis yang ke-8 dalam bab ni, ini bab yakin dan juga tawakal, daripada Abu Umarah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan. Fulan ni panggilan seseorang kepada apa ni, ataupun gantian kepada nama lah. Bila dia tak sebutkan nama, dia kata fulan kan. Dia kata, sekiranya kamu hendak masuk ke dalam tempat tidur kamu, iza awaita, asal dia awaita maksud tempat untuk berlindung, untuk kita berlindung pada satu tempat ataupun berteduh pada satu tempat. Maksud dia kata, sekiranya kamu nak masuk ke katil kamu, ke tilam kamu nak tidur, maka katalah doa yang kita baca tadi dalam hadis ni. Jadi maksud dia, ya Allah, aku serahkan diri aku kepada Engkau, dan aku memalingkan wajah aku kepada Engkau, dan aku aku menyerahkan urusan aku kepada Engkau, dan juga aku berlindung belakangku kepada Engkau secara berkehendak ataupun secara berkehendak kepada Engkau, dan juga takut kepada Engkau. Tiada tempat lindungan dan tiada tempat selamat daripada Engkau melainkan kepada Engkau. Aku beriman dengan kitab Engkau yang Kau turunkan dan dengan Nabi Engkau yang Kau utuskan. Maka sesungguhnya Engkau, doa tu sampai situ. Doa itu sampai situ. Kemudian Nabi SAW sebut, maka sekiranya kamu mati pada malam tersebut, yang ni malam tersebut baca doa tu, kalau sekiranya Allah Ta'ala takdirkan mati, Nabi kata,
maka kamu akan mati di atas fitrah. Maksud dia di atas keadaan yang bersih, di atas fitrah Islam. Dan sekiranya kau bangun pagi besoknya, maka kamu akan berpagi dalam keadaan yang kebaikan. Hadis ni muttafaqun alaih, maksudnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat dalam kitab dua sahih juga, iaitu Bukhari dan Muslim juga, ada riwayat yang lain, iaitu daripada Sayyidina Bara bin Azib juga, beliau berkata, telah berkata kepada aku Rasulullah SAW. Ini dalam riwayat lain seolah-olah doa ni Nabi sendiri ajar kepada Sayyidina Al-Bara bin Azib. Nabi kata pada aku, sekiranya engkau datang ke tempat tidur engkau, idza ataita madja'aka, madja' tempat kamu baring, yakni nak baring macam tu, maka berwuduklah. Wuduk kau seperti untuk kau solat. Kan, wuduk seperti nak solat, kemudian baring di atas lambung kanan kamu. Yakni sunnah tidur, bukan tidur menelentang, apatah lagi tidur meniarap. Tidur meniarap ni memang tidur yang dilarang lah. Tidur meniarap, tidur yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi sunnahnya tidur dalam keadaan yang kita mengiring di atas lambung kanan, letak tangan kat muka, dan keadaan macam tu lah. Itu yang terbaik sekali. Sebab dia jantung kita belah kiri. Jantung kita belah kiri, jadi dia tak membebankan jantung. Dia duduk atas. Kalau sekiranya kita tidur terbalik belah kiri, dia menekan jantung. Tapi dikatakan tidur belah kiri, tidur raja-raja. Ada apa riwayat lah. Sebab dia kata raja makan banyak. Dia katanya lah kan, dia kata tak tahu lah kalau raja pun diet kan, kadang-kadang raja pun diet je. Jadi kalau kata raja ni tidur belah kiri sebab dia makan banyak, memudahkan untuk dia perut dia tadi, perut dia tadi menghadam, katanya lah. Ada sebut dalam kitab-kitab. Tapi yang sunnahnya tidur di atas lambung kanan. Dan Nabi kata tidur atas lambung kanan kamu, kemudian kamu sebut, kemudian disebutkan hadis yang kita baca tadi pada awal dia. Dan Nabi kata sebab baca doa tadi ni, yang doa bermula dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaika sampai akhirnya, kemudian Nabi kata jadikanlah doa tu tadi akhir sekali yang kamu katakan atau kamu sebut ketika kamu nak tidur. Baik. Jadi doa ni kalau kita boleh hafal sangat bagus lah, supaya nak baca sebelum tidur. Kan, sebelum tidur kita sebutkan hari itu. Antara perkara sunnah sebelum kita tidur, baca 3 qul. Ini qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca tu dengan dalam keadaan kita mengangkat tangan seperti doa, kemudian ni kita hembus kat tangan kita. Ini kan, baca 3 qul, pada hembus, lepas tu sapu kat badan. Sapu kat badan tu seluruh badan mana yang mampu kita sampai tangan kita, sapu. Ini salah satu amalan yang Nabi SAW ajak sebelum kita tidur. Ini satunya. Keduanya, dalam satu hadis Nabi kata siapa yang baca 2 akhir ayat surah Al-Baqarah sebelum tidur, iaitu daripada ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir sekali kan, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Nabi kata siapa baca 2 ayat ni kafatahu. Nabi kata kafatahu, maksudnya 2 ayat ni mencukupkan dia pada malam tersebut. 2 ayat ni mencukupkan dia pada malam tersebut. Cuma ulama ada khilaf sikitlah tentang apa makna mencukupkannya pada malam. Ada mengatakan cukup gantian qiyamul lail. Maksudnya kalau dia tak bangkit qiyamul lail pun kira okey dah. Kira okey dah lah dengan baca ayat tu. Ada yang mengatakan bahawa kafatahu maksud dia 2 ayat ni melindungi dia pada malam tersebut daripada kejahatan, daripada segala-galanya lah kan, waktu malam tak tahu. Ini antara amalan dia. Lepas tu antara amalan Nabi SAW ajak sebelum tidur, baca tasbih 33 kali, iaitu subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Baca tahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan takbir 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu 34 kali.
genapkan 100 dengan takbir lebih 1. Okey, sebenarnya sebelum, kalau nak lagi package yang sempurna, sebelum baca wirid-wirid ni semua, zikir-zikir ni semua, baca surah Al-Muluk semua tidur. Sebab surah Al-Muluk dalam beberapa hadis dia akan menjadi pelindung kita daripada fitnah kubur. Siapa yang melazimi surah Al-Muluk kan, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, 30 ayat tu, maka akan jadi perlindungan di dalam kubur kelak. Dan di sana juga ada hadis, man qara'a yasin, kan, siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam, kan, kerana mengharapkan Allah Ta'ala, maka asbaha maghfuran lah. Nabi kata, maka pada waktu pagi itu dia berpagi dalam keadaan diampunkan Allah Ta'ala. Baca surah Yasin. Ni kalau larat lah Yasin, nak baca pula surah Al-Muluk. Dan juga antara amalan yang ada riwayat daripada sahabat, yang betul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebelum dia meninggal, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu datang ziarah. Kemudian Sayyidina Uthman kata, dia meninggal pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Itu Sayyidina Uthman kata, nak tak aku bagi satu peruntukan kalau kepada anak-anak engkau, kan, maksud dia kalau dia meninggal nanti Sayyidina Uthman nak bagilah ada peruntukan khas daripada pihak kerajaan kepada anak-anak dia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, tak payah. Dia kata, sejak aku dengar Nabi SAW bagi tahu pada aku hadis tentang apa, dia kata, siapa baca surah Al-Waqi'ah maka cukupkan, Allah Ta'ala mencukupkan kekayaan untuk dia. Jadi dia kata itulah amalan dia, Sayyidina Abdullah Mas'ud. Jadi kalau kita nak baca pun setiap malam boleh juga kan, membaca surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah sampai akhir dia lah. Dia kata banyaklah. Kalau siapa yang azam dia, semangat dia kuat, bahasa pun banyak kan, daripada kita sibuk tengok TV, baik kita baca kan. Itulah nak kata. Boleh je nak baca kan. Ya? Ya. 41 apa dia? Bismillah. Sebab ada disebut dalam kitab. Benda ni sebenarnya memang tak adalah hadis lah, tapi kadang-kadang ada, sebenarnya saya sebutkan, saya pernah sebut, saya tak tahulah ingat ayat-ayat Quran ni dia ada rahsia-rahsia dia. Kalam Allah ni bukan kalam sebarang-barang. Kalam Allah ni dia ada rahsia dia. Dan tak ada satu pun huruf dalam Quran ni yang dia sia-sia. Dia ada rahsia dia. Kadang-kadang rahsia yang tersembunyi ni, pertamanya rahsia ni, nama pun rahsia kan. Nama pun rahsia. Rahsia ni yang layak tahu ni bukan sembarang orang. Kalau kita kalau dalam kerajaan kan, rahsia kerajaan ni dia tak didedahkan kepada orang-orang awam. Dia yang tahu betul-betul orang-orang penting saja. Orang yang betul simpan rahsia yang tahu, yang itulah. Jadi macam itulah rahsia ilmu Allah Ta'ala, rahsia Al-Quran, apa semua. Kadang wali Allah Ta'ala buka khazanah ilmu ni kepada beberapa wali Allah. Nampak no? Beberapa wali Allah tentang beberapa rahsia ni. Jadi kadang dengan ijtihad dan juga apa yang dikurniakan ilham ataupun ilmu laduni daripada wali Allah ni yang kadang-kadang dikeluarkan amalan-amalan macam tu. Baca bismillah 21 kali apa semua kan. Jadi kita tak tahu kan, ada orang lah dia kalau dia rasa macam mana datang hadis apa semua ni, dia tak tahu benda tu apa rahsia dia. Dia petikai lah. Nak amal boleh, tak ada masalah kan. Cuma yang saya beritahu tadi ni beberapa benda memang daripada saranan Nabi sendiri, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Yang baca tasbih tadi, baca surah akhir surah Al-Baqarah, baca surah Al-Muluk yang untuk ni. Malah di sana ada riwayat baca surah As-Sajdah setiap malam. Imam As-Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur dia datangkan riwayat daripada Mutarrif bin Syekhir, salah seorang ulama tabi'in besar. Mutarrif bin Syekhir dia sebut, dia cerita satu hari saudara dia, salah seorang adik-beradik dia meninggal. Jadi mereka pun pergi ziarah. Dah meninggal dah. Dah letak kain, dah meninggal, nak kata dah tutup dengan kain apa semua, mereka datang ziarah yang tu. Tengah-tengah duduknya tu depan jenazah ni, tiba-tiba nampak cahaya keluar daripada kepala dia naik atas. Lepas tu belah kaki pula naik cahaya.
Lepas tu tengah-tengah badan dia keluar cahaya. Depan mata dapat tengok ni. Cerita ni seperti mana saya sebutkan, ada rujukannya daripada kitab Syarh Sudur Imam Suyuti. Tapi ada Imam Suyuti ni ulama yang mutakhir, tahun 911 Hijrah dia meninggal. Beliau riwayatkan daripada kitab-kitab sebelum ni lah. Cuma saya tak ingat kitab sebelum ni, mungkin tarikh Baghdad, adalah kitab-kitab dia. Sekarang ni saya tak ingat. Mungkin dalam kitab apa ni, Hilyatul Awliya. Yang kemudiannya cerita dia, sebab saya kadang terpaksa sebut marajik ni, sumber ni, sebab hari ni tuan-tuan ni Yusof ni dia rekod. Sekali kalau saya cerita benda pelik-pelik, dia pun kata ustaz ni pelimpur lara. Depa buh nama lagu tu kat ustaz. Kita kadang sebut cerita ni, kita tak sebutlah rujukan di mana sebab jadi panjang. Tapi kadang tu bila dah orang pun dia jadi lagu tu kan, saya cerita sekarang ustaz ni jenis pelimpur lara, kata cerita karut-karut. Yang cerita ni tuan-tuan bukan kita, dalam kitab. Dan yang riwayat ni bukan sebarang ulama tuan-tuan. Imam Suyuti tu pengarang kitab Syarh Sudur ni, Al-Hafiz, hafal hadis ratus ribu. Dia ada kitab Jamul Jawami', dia susun balik hadis ikut abjad, segala hadis yang dia hafal. Daripada semua Sahih Bukhari Muslim, nak kata hebat. Dan ulama-ulama sebelum tu pun. Tapi kadang kita cerita yang apa riwayat dia dalam kitab-kitab ni lah. Baik, yang pentingnya Mutarif bin Syekh ni nampak cahaya ni keluar daripada kepala, kaki saudara dia ni. Lepas tu bila tengok tu pula, tiba-tiba yang jenazah ni angkat kain hatup muka dia tu, berdiri. Depa tu terperanjat. Dia kata subhanallah, al-hayatu ba'dal maut. Dia kata ada hidup selepas mati pula. Lepas tu jenazah mayat ditanya pula, dia kata hampa nampak tak, kata cahaya hak keluar daripada kepala aku tadi, hak kaki aku. Kata nampak. Dia kata ketahuilah, hak yang keluar cahaya pada kepala aku tadi tu 12 ayat daripada surah As-Sajdah. Hak yang akhir kat kaki aku tu 12 ayat akhir pada surah As-Sajdah. Dan di antara tengah-tengah dia tu hak tengah-tengah ayat dia. Lepas tu dia meninggal balik, dia tidur balik. Jadi peristiwa ni dirakamkan dalam kitab yang saya kata tadi. Jadi sebab itulah boleh juga kita nak amal baca surah As-Sajdah pada waktu malam sebelum tidur. Jadi banyaklah amalan ni kalau nak buat betul-betul kan, zikir-zikir ni. Dan di antara ni hadis yang kita baca ni, nampak no? Nabi sendiri sebut, siapa baca doa ni, maka kalau matilah pada malam tersebut, maka dia mati di atas fitrah. Mati atas fitrah. Baik, sebelum saya syarahkan lagi hadis ni, begitu juga sebelum saya lupa, begitu juga baca Sayyidul Istighfar sebelum tidur. Sayyidul Istighfar. Apa dia Sayyidul Istighfar? Penghulu istighfar. Sebab penghulu istighfar ni Nabi kata siapa baca waktu pagi, maka kalau mati siang tu maka masuk syurga. Siapa yang baca waktu malam, mati malam tu masuk syurga. Apa dia Sayyidul Istighfar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata-kata hafal kan? Jadi ni dipanggil Sayyidul Istighfar. Bacalah, nak baca sekali boleh, nak baca 3 kali pun lagi bagus. Baca Sayyidul Istighfar. Kalau boleh baca dengan faham, kita tengok makna dia, kita baca dengan betul-betul menghayati apa yang kita sebutkan. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Tuhan aku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, khalaqtani, kau telah ciptakan aku, wa ana abduka, dan aku ni adalah hamba engkau, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ni di atas perjanjian kau dan juga di atas perjanjian juga lah. Wa'dika, ahdika maksudnya apa yang kita berjanji dengan Allah Ta'ala, dan wa'dika apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, syurga dan sekian-sekian ni. Mastata'tu, sekadar aku mampu aku buat. Apa tu? A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dengan kau ya Allah daripada kejahatan yang aku sendiri buat. Abu laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui memperakui nikmat-nikmat engkau ke atas diri aku ni, wa abu bi dzambi, dan begitu juga aku mengakui dosa yang aku buat. Faghfirli, dengan itu ya Allah ampunlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau sahaja. Ni kalau kita boleh baca, kita baca dengan faham dan hayati,
kan, terutama dia kalau kita betul-betul baca tu sampai ingatlah, kenang dosa-dosa kita buat. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam, tapi nikmat kita Allah Ta'ala bagi tu kita pergi buat maksiat pula, buat benda yang tak elok pula. Jadi kita baca dan kadang kita sesal diri kita. Ini yang Nabi SAW kata, siapa yang baca dengan yakin, maksud daripada hati dia, mati pada hari tersebut, maka mati itu masuk syurga, insya-Allah. Nampak no? Aywa. Boleh juga kalau kita nak baca, boleh juga dan elok juga baca ayat kursi sebelum tidur, sebab ayat kursi ni ayat pelindung. Kan, moga-moga Allah Taala lindung kita pada malam tersebut daripada benda yang tak elok, daripada binatang buas ke, daripada binatang bisa ke, apa semua, baca ayat kursi. Banyak amalan dia. Baik. Jadi eloklah sangat kita letakkan badan kita untuk tidur, nak pejam mata tu dalam keadaan yang hal keadaan kita terbaik sekali, dekat dengan Allah SWT. Nampak? Baik, balik kepada doa yang Nabi SAW ajak ni, kita syarahkan lebih terperinci satu demi satu. Pertamanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diri aku kepada Engkau. Kita sendiri agama Islam maksudnya agama penyerahan. Maksud apa penyerahan? Menyerahkan diri kita ni di bawah kehendak Allah SWT. Allah Ta'ala menggaris panduankan syariat pada kita. Kita tak boleh makan suka hati kita. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Tak boleh kita nak bangkit tidur suka hati kita. Kita wajib bangkit untuk solat subuh. Dan banyak perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi bila kita masuk Islam, kita kata kita Islam ni, kita serahkan diri kita ni di bawah peraturan Allah. Begitu juga bila kita laksanakan janji perintah Allah Ta'ala tu, kita juga menyerahkan diri kita ni di bawah perlindungan Allah. Maksud dia, aku laksanakan ya Allah sebaik mungkin apa benda yang kau perintahkan. Aku lari daripada segala larangan kau. Dan yang kemudian yang lain-lain tu aku serahlah pada Engkau ya Allah. Itu maksud menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sebut benda ni. Ni nak tidur ni. Sebab bila tidur kita shut off kan. Kita punya akal pun masa tu bukan dalam keadaan yang sedar untuk menguasai diri kita. Dalam keadaan kita sedar sekarang ni pun kita tak boleh nak jamin keselamatan diri kita. Jadi waktu tidur lagi lah, apa yang nak berlaku kita tak tahu. Keselamatan rumah kita dan segala-galanya lah. Jadi kita kata ya Allah, aslamtu nafsi ilaik. Diri aku ni aku serah pada Engkau ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku menghadapkan wajahku kepada Engkau. Maksud dia, di mana sekarang ni kalau kita menghadap raja kan, maksud dia kita menunjukkan ketaatan kita, kita kena menghadap raja dengan wajah kita. Mana boleh menghadap raja dalam keadaan kita pandang tepi kan? Raja kat belah sini, kita kata ampun tuanku, pandang sana sini, kan tak berhadap tu. Jadi ibarat dia dengan Allah lebih lagi lah. Kalau kita betul-betul taat tu, kita hadapkan wajah kita kepada Allah SWT. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan urusan aku semua ya Allah aku serah pada Engkau. Di sinilah dia punya kena mengena dia dalam bab ni, bab tawakal. Macam kita bincangkan pada minggu yang lepas, tawakal ni sebenarnya apa? Kita menserahkan keputusan dan natijah, yang mana keputusan, ketentuan sesuatu benda tu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya buat usaha apa yang Allah suruh, tetapi bukan kita menentukan nak jadi atau tidak sesuatu kehendak kita. Jadi di sinilah kita kena serahkan urusan kita pada Allah. Kita ni buat mana yang Allah Taala suruh saja, mana yang baik saja. Jadi kita kata wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan urusan aku ya Allah kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika. Dan aku asal maksud alja'tu sini maksudnya aku sandarkan. Aku sandarkan dan aku berlindung, duduk dalam satu perlindungan. Dan zahri asalnya belakang aku. Tapi di sini dia sebagai satu kinayah ataupun sebagai satu metafora ya. Metafora kan, metafora maksud nak mengatakan bahawa seperti mana sekarang ni kalau dalam satu keadaan getir, kata dalam peperangan, kita nak lari daripada serangan tu, kita masuk dalam kubu supaya kita dapat berlindung daripada serangan-serangan musuh. Jadi seolah macam itulah belakang badan aku ni, maksudnya aku tak boleh nak pergi mana lari cari tempat berlindung melainkan kepada Engkau ya Allah. Jadi itulah maksud dia. Jadi kalau betul-betul kita serahkan diri kita pada Allah Ta'ala, duduk perlindungan Allah Ta'ala, maka perlindungan Allah Ta'ala yang sekuat-kuat dan pelindung.
yang paling kukuh sekali, lebih kukuh daripada mana-mana kubur sekalipun. Nampak kemudian dia kata raghbatan wa rahbatan ilaik. Perkataan raghbah maksud dia keinginan, kesukaan, interest, keinginan kita pada sesuatu tu sangat, atau interest kan? Nah, benda yang kita suka sangat. Jadi kepada Allah Ta'ala ni kita punya keinginan daripada apa sekalipun, mestilah Allah tu yang paling kita inginkan. Difaham kan? Opposite perkataan dia, raghbatan maksud dia benda yang kita suka, tapi benda yang kita takut sekalipun, benda yang takut rahbatan yang sebelah dia. Raghbatan benda yang kita paling suka, benda keinginan, kesukaan. Rahbatan pula ketakutan, kerisauan. Dua-dua kepada Allah. Maksud dia, hari ni kalau kita fikir apa benda yang kita teringin sangat-sangat, apa yang benda kita teringin sangat-sangat. Jadi sekarang ni seorang tu teringin kereta baru, teringin macam-macam lah. Tengoklah tuan-tuan punya keinginan apa-apa kan, rumah baru ke, nak buat kebun ke, apa benda semua, itu keinginan dia. Tapi tuan-tuan, sebenarnya apa benda kita ingin yang dekat dunia ni, kalau kita fikir-fikir balik, sebenarnya kita sebenarnya nak ingin satu benda, iaitu kebahagiaan. Itu sebenarnya keinginan kita. Apa ramai orang yang dia fikir kebahagiaan berbentuk rumah, bila dah siap rumah, lain-lain kali dia rasa kosong juga. Berapa ramai orang yang memikirkan kebahagiaan tu dalam bentuk kereta, tapi bila pakai kereta lain-lain kali sakit kepala pula, nak kena bayar maintenance apa macam-macam kan. Jadi lain kali apa yang kita nak ni, manusia ni sebenarnya kita nak bahagia. Sebab itulah, cuma kadang-kadang kebahagiaan ni kita terperdaya dengan bentuk material. Nampak no? Maulana Ar-Rumi pernah kata, kebahagiaan tu ialah bila mana kamu bersama orang yang kamu kasihi walaupun kamu dalam penjara. Dan kebahagiaan tu kamu bersama orang yang kamu kasih walaupun dalam penjara. Dan lawan kebahagiaan dipanggil syaqawah. Dan syaqawah ni lawan saadah. Saadah bahagia. Syaqawah apa bahasa Melayu kita, maksud dia tak bahagia ataupun malang. Kalau bahasa kasar dia macam sial. Yang tu kamu sunyi walaupun kamu dalam istana. Ni kata-kata Maulana Rumi. Beliau seorang wali Allah yang tenggelam dalam cinta Allah. Jadi dikata sebenarnya kalau sekali mana kamu dah bersama orang kamu kasih, bagi dia Allah lah. Dan sebenarnya yang dimaksudkan tu adalah Allah. Bila bersama Allah, dia kata duduklah dalam penjara sekalipun, tapi kamu bahagia, seronok. Tapi kalau duduk dalam istana sekalipun, Allah tak ada, dia kata sebenarnya kamu malang sekali. Nampak no? Jadi sebenarnya hakikatnya macam tu lah manusia. Saya pernah kata ni depan seorang mak salih orang putih. Dan dia duduk kat Kuala Kangsar ni dulu sebagai guru American, guru yang program Malaysia hantar guru masalih kan, macam tu lah, orang putih. Sembang dia panjang, saya ajak datang mahat tahfiz saya, sembang. Lepas tu saya kata ke dia, kamu nak cari apa sebenarnya dalam dunia ni? Lain kali saya terangkan, kata manusia sebenarnya nak cari kebahagiaan kan? Tapi kadang-kadang macam saya kata tadi lah. Lepas tu saya kata pada dia ayat tu tadi, seorang tu sebenarnya boleh jadi bahagia dengan orang yang dia kata with someone his love kan. Dia kata walaupun dekat dalam prison, dalam penjara. Dia cukup suka dengan perkataan tu. Lepas tu saya nak sampai poin satu lagi. Saya kata, tapi sebenarnya siapa pun kamu cinta, kamu akan pisah dengan dia. Ingat pula lepas tu. Sebab dia memang terfikir awet dia lah masa tu, makwa dia kan. Sebab dia memang dia kata je sangat, dia kata I really miss my girlfriend. Dia kata okey, tak apa. Dia kata bila dia dengar perkataan tu, dia rasa seronok sangat. Dia rasa punya satu wisdom lah kan, satu benda hikmah. Tapi sebenarnya dia tak berhenti sampai situ. Saya nak kata, tapi fikir pula, siapa pun kamu cinta, kamu suka, pertama kamu akan pisah dengan dia. Dan tak semestinya kamu suka pada dia sekarang ni berpanjangan. Sebab boleh jadi, bayangkan tuan-tuan, kalaulah seorang dikatalah Jerat tadi, Mak Salih ni, dia ada girlfriend dan sangat sayang pada girlfriend dia, dan girlfriend dia pun betul-betul sayang pada dia. Katalah bukan nak doa kat dia ni, yang katalah satu hari girlfriend dia accident, dan lepas tu hilang ingatan, sampai kan dia tak kenal langsung boyfriend dia, dan karakter dia berubah. Rasa-rasa dia tak sayang lagi ke lepas ni. Ataupun kenapa dia sayang? Sebab muka dia cantik ke, ataupun dia baik. Tapi benda tu kalau hilang, bila jadi hilang sayang ni. Jadi sebenarnya kita bila sayang ataupun suka pada seorang tu sebab apa? Bukan yang sebenarnya sebab
sebab dia itu semata-mata, tapi sebab sifat yang daripada dia. Faham tak tuan-tuan? Sifat baik dia, kasih sayang daripada dia. Sebenarnya sifat ni pun hanyalah pinjaman Allah Ta'ala beri pada seorang. Sebab pemilik sifat ni hakikatnya Allah. Sebenarnya manusia sepatutnya dia cinta Allah Ta'ala, pemilik sifat dan segala yang kita cinta pada dia. Nampak? Yang ni lah maksud hadis ni, yang kata raghbatan. Hakikat kalau kita fikir adik, yang kita raghbah, yang kita punya interest, yang kita punya nak sangat ni apa sebenarnya? Sebenarnya Allah. Boleh faham tak? Jadi ayat yang kita baca tadi ni, yang Nabi ajak ni, segala penyerahan diri kita pada Allah, segala kita punya minta perlindungan Allah Ta'ala tu, dalam keadaan kita sebenarnya sangat tenggelam dalam interest kita pada Allah, keinginan kita pada Allah. Dan satu masa kita juga takut pada Allah. Takut apa? Takut kehilangan Allah, takut kemurkaan Allah, dan takut kita terkeluar daripada jalan keredaan Allah. Seperti mana seseorang yang kalau sayang pada seseorang tu, dia suka, tapi satu masa dia takut juga. Takut apa? Kehilangan orang yang dia sayang. Dia takut kehilangan keredaan orang yang sayang. Hari ni tak apalah, orang tu senyum pada dia, tapi satu hari tiba berpaling. Dia takut tak benda tu? Takut. Macam itulah ketakutan kita pada Allah Ta'ala. Ketakutan kita Allah Ta'ala tak redha pada kita, na'udzubillah, kan, tidak memandang dengan kita dengan pandangan rahmat. Itu yang sebenarnya ketakutan kita pada Allah Ta'ala. Jadi benda ni kita sebut dalam doa ni, raghbatan wa rahbatan. Sayang, cinta, suka pada Allah, begitu juga takut dan juga risau pun juga pada Allah Ta'ala. La malja'a wala manja minka illa ilaik. Nampak ayat ni dalam sangat. Tiada tempat lindung dan tiada tempat selamat daripada engkau melainkan hanya kepada engkau. Ingat tak? Ingat tuan-tuan, bahawa segala ketakutan, kesusahan, kerisauan kita, musibah yang berlaku hari ini, ingat, benda yang menakutkan ni pun sebenarnya asal dia dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jadi nak lari daripada, pertamanya nak lari daripada ketakutan ni tuan-tuan, kerisauan kita daripada musibah dengan segala-galanya, sebenarnya nak lari daripada apa yang telah tetapkan pun sebenarnya. Jadi tak ada tempat lari melainkan kepada dia yang mengaturkannya. Jadi tak ada tempat lari daripada segala musibah atau segala ujian, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tiada tempat nak lari, tempat berlindung melainkan kepada engkau ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzina anzalta, dan aku beriman dengan kitab engkau yang kau turunkan. Ini lafaz ikrar kita, tapi perbuatan kita pun nak kena buat betul. Kita kata kita beriman dengan kitab engkau. Jadi tak boleh cakap saja tuan-tuan, pertamanya kena tahu apa yang ada dalam kitab Allah Ta'ala. Faham tak? Macam kita hari ni lah, kebanyakan kita bila beli ataupun katalah biasanya dalam internet, kalau kita macam download satu apps contoh kan dia ada terms dia kan, terms and agreement tu kan. Lepas tu dia bawa panjang lah, kali bawah tadi tu kena klik, dia kata I agree with this term kan. Contohnya saya bersetuju dengan term ni. Biasanya tak baca kan, tu agree. Besok jadi apa-apa kita pun tak boleh salahkan apa-apa sebab kita tak baca. Faham tak? Jadi kita hari ni cakap aku beriman dengan kitab yang kau turunkan ya Allah, aku beriman Al-Quran. Tapi Quran baca tak? Quran kita faham tak? Dalam tak? Nampak tak? Jadi berserta kita memperakui kitab Allah Ta'ala tu, kita beriman, kena baca kitab supaya kita tahu apa yang kita benarkan dalam Quran. Boleh faham tak? Sebab apa? Sebab hari ni ada ramai orang, kita bukan kata mereka ni terkeluar dari Islam tak, mereka beriman dengan Al-Quran, tapi bila jahil tentang apa yang Al-Quran, lain kali mereka tak sedar, mereka telah menafikan, deny banyak benda tu sebenarnya telah disebut dalam Quran. Ni faham tak tuan-tuan? Contohnya lah kan, contohnya hari ni, minta maaf tuan-tuan, hari ni saya risau banyak benda-benda normalisasi berlaku. Normalisasi untuk menormalkan benda yang sebenarnya benda tu mungkar. Benda tu sebenarnya adalah dalam Islam, Allah Ta'ala peringatkan benda yang di luar sempadan garisan Allah Ta'ala. Tapi hari ni sikit demi sikit mereka nak normalkan, rasa benda tu biasa. Contoh yang jelas tuan-tuan pun nampak depan hari ni, masalah LGBT contoh ni kan. Dulu benda LGBT ni kalau lah tak kerana hatta manusia secara fitrah pun tahu benda tu sangat jelek dan sangat benda-benda teruk. Al-Quran menegaskan lagi bahawa dia satu benda yang sangat terhina dan sangat tercela dengan sunnah Nabi sekian-sekian. Dan fitrah manusia pun tahu benda tak elok. Tapi hari ni nampak, hari ni
Bila manusia makin jauh daripada agama, daripada pengetahuan dengan Quran apa semua, sampaikan peringkat nak normalkan benda ni biasa-biasa, sampaikan masyarakat nak menerima benda tu secara biasa. Jadi bila manusia dah mula tiada kekuatan yang berpegang pada prinsip Islam, terutama dia dengan apa yang disebutkan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, makin rapuh. Sampaikan manusia hilang sensitiviti benda ni. Minta maaf lah tuan-tuan, benda ni mungkin saya nampak rigid sikit lah, nampak punya tegas sikit, tapi saya nak buat contoh ni nak bagi tuan-tuan perasaan ke tak. Contohnya tuan-tuan, dalam kartun Upin Ipin dalam kartun Upin Ipin yang kita bagi anak kita tengok, cucu kita tengok, no? Ada watak apa, siapa nama dia, Abang Sally. Tuan-tuan kita tengok Upin Ipin kan, sebab bagi cucu tengok saja. Ada satu watak budak apa lelaki ni, dia lembut. Dia lembut dalam dia, nama dia sebenarnya siapa tak? Saleh, nama dia Saleh. Saleh, tapi dia gelar diri dia Sally. Dia lebih watak lembut. Mungkin kita tak rasa apa-apa kan, alah kartun biasa apa semua. Tapi ni yang saya kata tuan-tuan, kalau orang yang betul-betul ada prinsip agama kuat dalam diri dia, dia tak boleh terima benda ni. Sebab kenapa kita nak menghidangkan depan kanak-kanak untuk satu menormalisasikan satu benda yang menyalahi fitrah. Walaupun Abang Sally ni tak adalah make up semua, tapi dia lembut. Tapi benda ni tak patut ditunjukkan seawalnya kepada anak-anak Islam. Sebab lama-lama dia rasa benda tu normal, biasa lah, orang lembut biasa. Boleh faham tak? Ini contoh je. Mungkin saya kata tadi lah nampak macam rigid. Baik, tapi bagi orang yang dia risau tentang pendidikan anak dia, nak membesarkan anak dia dengan betul-betul prinsip Islam, dia akan rasa benda ni tak boleh. Sebab dia adalah normalisasi seperti mana saya sebut. Hari ini sebenarnya peringkat lebih teruk. Hari ini mungkin tuan-tuan perempuan tak apa nak ikuti dengan beberapa isu dekat dalam internet ke apa semua. Contohnya hari ini bila kita mendedahkan, macam saya contoh, saya nak bacakan hadiah-hadiah akhir zaman, apa yang Nabi SAW telah beritahu tentang fitnah akhir zaman makin dekat sekarang-sekarang ni. Dan fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, benda yang tak boleh nak nafikan, benda yang tak boleh kita deny bahawa dia sangat berkaitan dengan bangsa Yahudi. Tak boleh nak nafikan. Peperangan akhir zaman nanti antara orang Islam dengan Yahudi. Dajjal keluar daripada hadis sahih Muslim, Dajjal akan keluar bersama 70,000 ulama scholars Yahudi. Nabi kata, yakhruj Dajjal min Asfahan wa ma'ahu 70,000 ahbarul Yahud ala ru'usihim tayalisa. Keluar Dajjal daripada Asfahan, Iran, dan bersama dia 70,000 ulama Yahudi. Di atas kepala mereka ada kain tayalasa, macam kain ni, macam ni. Saya tengok orang Yahudi pakai kain macam ni kepala dia, kan? Biasa tengok tak? Pendeta-pendeta Yahudi letak kain macam ni kan. Nabi yang cakap. Kalau saya baca hadis tu cukup banyak. Tapi hari ni bila kita bagi tahu bahawa ni agenda Yahudi, agenda Yahudi, lama-lama mereka dah skeptikal dengan kita. Mereka dah gelak-gelak dengan kita balik. Dia berkata, ni sikit Yahudi. Sebenarnya tuan-tuan, nak cerita kejahatan Yahudi ni dalam Quran, dalam hadis Nabi cukup banyak. Dan seperti mana saya sebutkan tadi, perkara-perkara akhir zaman ni banyak kena-mengena. Kalau kita nak buka, boleh buka kitab ni satu-satu, tuan-tuan akan tengok sendiri. Nampak no? Dan memang kerja Yahudi, dia tak akan tunjukkan kejahatan di depan orang. Dia sentiasa dalam belakang tabir sampai kita tak sedap langsung kerja mereka. Tuan-tuan, saya tanya satu soalan. Siapa jajah kita yang lama dulu dekat Malaysia ni? Sampaikan akhir sekali kita buat perjanjian Lord Wright kan, untuk dapat kemerdekaan. Siapa dia? British kan? Jadi kita salahkan British lah selama ni kan, yang menjajah Malaysia, yang ambil hasil negara kita apa semua, British lah kan. Tapi British ketika datang menjajah kita dulu, dia jajah dengan nama syarikat kan, betul tak? Satu company nama dia apa? India Timur kan, India kan, India, British India Timur kan, British India Timur. Siapa owner syarikat ni sebenarnya? British ke? Bukan British tuan-tuan. Tuan cek balik siapa owner syarikat ni. Rothschild. Dia yang sebenarnya owner syarikat. Siapa Rothschild ni? Seorang Yahudi daripada Jerman asalnya. Hatta sebenarnya pronunciation yang betul dari Rothschild ni Rothschild. Tuan-tuan tak percaya? Type Rothschild dalam Google. Kalau kan Google, lepas tu tengok macam mana pronounce dia. Rothschild asal dia. Dia sebenarnya Yahudi daripada Jerman, 5 adik-beradik. Dan Nathan Rothschild ni dia lah owner bank. Macam mana dia boleh beli bank semua dekat apa ni, dekat British.
Dan 5 adik-beradik ini boleh kuasai 5 bank terbesar di dunia. Bank Frankfurt, lepas tu Sweden, Itali, semua bank yang kuat dia yang pegang. Bila dia pegang, kemudian dia pegang kuasa-kuasa besar. Hatta keluarga diraja England dia pegang. Saya tak nak buka lah cerita ni, tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita tengok daripada dulu ni tahun 1700 lebih lagi tuan-tuan, 1700 lebih, peperangan Battle of Waterloo antara Napoleon dengan British. Nampak Napoleon kalah. Sebelum tu siri peperangan Napoleon paling kuat sekali. Tengok siapa buat konspirasi sampai Napoleon kalah, dan bila British menang, tengok macam mana dia boleh kuasai British tu sendiri. Ni cerita lama tuan-tuan. Perancangan mereka sangat rapi dan dicilik, dan ramai orang tak sedar. Dan mereka ni belakang, Yahudi ni belakang, Yahudi ni belakang. Tuan-tuan ceklah sendiri siapa belakang ni semua sekarang ni. Dan benda yang berlaku hari ni tuan-tuan, daripada waktu tu sampai hari ni, dan sampailah datang Nabi Isa AS, Imam Mahdi yang Isa, ni adalah hadis Nabi suruh, Nabi dah sebut tuan-tuan. Jadi sebab saya nak katakan sini bahawa bila sekarang ni antara normalisasi tadi, sampaikan orang nak rasa macam okey dengan Yahudi, dan orang nak sampaikan orang Islam sendiri skeptikal dengan bila kita kata ni agenda Yahudi. Dia pun sendiri gelakkan, dia kata sikit-sikit Yahudi, dia kata inilah orang Islam. Sampai peringkat itu. Punca kata-kata sini sebab apa? Sebab itulah nak menjauhkan kita daripada wahyu Allah Ta'ala, Quran dengan sunnah Nabi SAW. Sampaikan kita dikuasai dengan cara kita tak sedar langsung. Betul bila Dajjal datang tuan-tuan, walaupun jelas-jelas Dajjal tu datang dengan sifat yang Nabi SAW sebut, tapi tetap orang akan ikut juga. Sebab peringkat normalisasi masa tu sampaikan orang rasa okey dah Dajjal ni. Apa masalahnya? Dajjal datang, Dajjal akan bawa makanan untuk kita, bantuan apa semua. Apa masalahnya? Orang akan kata macam tu tuan-tuan. Orang yang tak ikut Dajjal ni orang yang paling kolot masa tu. Dianggap orang yang paling kolot. Sebab mereka menolak segala-galanya lah, modernisasi dan segala-galanya. Sebab Dajjal bawa syurga kan, siapa tak mahu syurga? Betul tak? Datang Dajjal ma'ahu jannatun wa nar. Nabi kata Dajjal datang dengan syurga dan neraka. Fa jannatuhu narun wa naruhu jannah. Tapi ingat Nabi kata hak syurga Dajjal tu lah neraka sebenarnya, dan neraka Dajjal tu lah syurga. Tapi nak kata tuan-tuan, nak kata tu yang kata normalisasi tu akan berlaku sampailah orang akan rasa okey sangat Dajjal. Tak ada masalah. Apa benda nak takut sangat? Dajjal okey apa? Macam itulah. Baik tu tuan-tuan. Sebab itulah kita cakap kan, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Kata senang, aku beriman dengan kitab engkau yang turunkan. Cakap senang. Tapi berapa banyak dah perbuatan kita menolak kitab Allah. Kan, kita menolak sunnah Nabi. Kita tak sedar. Dia faham tak? Sebab luntur Islam tu dan kadang kita tak sedar dalam diri umat Islam. Kita tak sedar. Nampak no? Baik. Wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dan aku beriman dengan nabi kau yang kau utuskan. Kita beriman dengan nabi kau yang kau utuskan. Tapi seperti mana saya sebutkan tadi, apa banyak apa yang Nabi SAW sebut kita tak tahu. Jadi sebab itulah kena mengaji dan kena betul-betul kuatkan iman kita pada akhir zaman ni. Dan jadi kalau betul-betul tuan-tuan kita betul berpegang pada Al-Quran dan sunnah yang Nabi kata tadi, dan kita sebut dengan yakin hati kita apa yang Nabi ajar ni, hak tu Nabi kata, ya kalau kau mati, kalau kamu mati pada malam tersebut, kamu mati di atas fitrah, atas fitrah. Baik. Jadi minta maaf tuan-tuan, saya ambil masa terlebih sikit. Jadi sampai sini dulu. Jadi moga-moga Allah Ta'ala kurniakan pada kita lah kekuatan iman, dan juga beri hidayah bagi kita untuk tunjukkan kita mana yang benar. Sentiasalah kita doa ni tuan-tuan yang Nabi ajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami kebenaran tu, tunjuk pada kami dia benar. Nampak? Nabi ajar kita, tunjukkan kebenaran tu pada kami, benda tu benar, dan bagi rezeki pada kami supaya kami dapat ikut kebenaran, dan tunjukkanlah kepada kami ni kebatilan tu batil, dan bagi rezeki pada kami untuk jauhi kebatilan ini. Nak kata samar-samarnya hak dan batil tu.
Baik, saya mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan. وامنن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.